Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Pertama kali terima kasih kepada semua penonton lah. Okay, kita akan teruslah ke fakta saintifik surah Yasin. Saya berkongsi lah, kita berkongsi, bukan mengajar ataupun membuat kuliah di sini. Kita berkongsi apa yang saya tahu lah berkenaan fakta saintifik dalam surah Yasin. Ini siri yang keempat lah. Dan pada yang seterusnya yang ini kita akan menumpukan. Sebelum ni kita dah sebut dah pada siri yang pertama, kedua dan ketiga, bahawa dalam ayat bermula daripada ayat yang 36 dan seterusnya, Allah menceritakan berkenaan dengan alam semesta ni, bermula daripada menghidupkan bumi yang mati, menghidupkan bumi yang mati, lepas tu pergi kepada angkasa, daripada bumi pergi ke angkasa, berkenaan cakrawala semua ni, bagaimana putaran bumi dan matahari dan bulan, dan seterusnya kembali kepada bumi, terus kepada lautan. Lepas ni kepada lautan lah. So dalam bahasa beberapa ayat ni Allah dah cover semua berkenaan dengan bumi ni. Ini ayat yang ke-40 lah. Wa ayatul lahum anna hamalna zurriyyatahum fil fulkil mashhun. Dan suatu tanda, wa ayah, dan suatu tanda, yakni tanda kebesaran Allah yang besar itu bagi mereka adalah bahawa kami angkut keturunan mereka dalam bahtera yang penuh muatan. Ini berkenaan dengan Nabi Nuh AS. Kita tahu cerita berkenaan Nabi Nuh ni. Nabi Nuh telah setelah Nabi Nuh berdakwah kepada kaum dia hampir 100 tahun lah, tak silap saya lah. Dan selama dia berdakwah tu hanya 83 orang saja yang beriman. 83 orang saja yang beriman. Dan akhirnya Allah memerintahkan Nabi Nuh membina sebuah bahtera. Bahtera tu bukan dibina di tepi pantai, dibina di daratan, di bukit. Dan siapa yang beri idea semua ni, plan semua ni adalah Allah juga. Pada zaman tu, bagaimana Allah telah memberi wahyu kepada Nabi Nuh AS bagaimana nak bina bahtera yang besar untuk memuatkan orang ramai, tapi di tengah-tengah bukit, di tengah-tengah daratan pula. Dan akhirnya dengan takdir Allah Ta'ala berlakulah banjir. Dan akhirnya manusia beriman. So manusia yang beriman dan juga haiwan-haiwan dan juga tumbuhan semuanya dibawa secara berpasangan dan dibawa mendarat di satu bukit judi lah. Pergi dan samanya selamat di situ. Okey. Ini salah satu tanda kebesaran Allah Ta'ala. Dan salah satu kebesaran Allah Ta'ala sebab bahtera ni Allah sendiri yang ajar kepada Nabi, kepada manusia. Allah sendiri yang ajar. Dalam ini menunjukkan satu hubungan antara dalam buku ni dia menceritakan, saya gunakan buku fakta saintifik dalam surah Yasin karangan Ustaz Helmi. So dia menceritakan mengenai hubungan, kesimpulannya dia menceritakan hubungan antara maritim, iaitu lautan, dan cakrawala dan bumi. Okey. Imam Fakhrul Razi menjelaskan bahawa ayat 41 ini ada kaitan dengan ayat 40 dalam dua bentuk. Yang tadi kita sebut tadi. Setelah Allah menjelaskan bagaimana menghidupkan bumi mati, kita dah sebut dalam siri yang sebelum ini. Allah menjelaskan kehidupan manusia tidak terbatas di daratan saja. Dan Allah menjadikan lautan sebagai pantara sebagaimana di daratan. So darat ni adalah tempat, kita nampak daratan ni maknanya tempat kita berjalan, bermusafir, bertamadun lah. Tapi Allah jelaskan bahawa laut pun sama. Laut tu yang nampak bergelora semua, tapi Allah jadikan dia tunduk kepada manusia. Jika planet yang kedua, jika planet juga boleh berenang, Jasbahun kan. Di angkasa bahtera juga boleh berenang di lautan. Berenang macam mana berenang macam disebutkan dalam buku ni juga disebut berenang ni macam mana berenang. Berenang ni kalau nak terapung, kita kena bergerak. Kita masuk dalam air, kita kalau diam macam tu kita tenggelam lah kan. So kita kena kayuh bayang tangan kita, kaki kita supaya kita sentiasa terapung. Macam tu dengan planet tu dia berputar atas paksi, dia tak boleh diam macam tu je. Dia kena berputar dengan paksi dia, baru dia stay dengan jalan dia, dengan orbit dia. Kalau dia berhenti berputar, dia akan
hilang entah ke mana. Betul terapung berenang. Allah jelaskan lagi di dalam ayat yang lain di surah Syu'ara. Dan maksudnya buatlah bahtera di bawah pendidikan dan petunjuk kami. Maknanya bahtera tu dibuat dengan wahyu daripada Allah Taala. Bukan saja arahan, cara buat pun daripada Allah Taala. Maka bila perintah kami telah datang dan tanu telah memancarkan air, maka masukkanlah ke dalam bahtera itu sepasang dari tiap-tiap jenis dari kaum gemuk, kecuali orang yang telah lebih dahulu ditetapkan bencana di antara mereka. Dan janganlah kamu bicarakan dengan aku tentang orang-orang yang zalim, kerana sesungguhnya mereka itu akan tenggelam. Ini maknanya Allah telah tunjukkan sini bahawa bahtera itu dijadikan dengan perintah dan juga semangat daripada ajaran daripada Allah Taala. Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi menjelaskan pembinaan bahtera menunjukkan kekuasaan Allah. Kalau Allah tak ajar Nabi Nuh agak sampai sekarang kita pun tak tahu. Ataupun kalau tak ajar Nabi Nuh, mungkin sekarang ke baru kita tahu. Sebenarnya ilmu tu disingkap perlahan-lahan sikit. Macam kapal terbang lah. Dulu mana ada orang terbang? Mana ada kapal terbang? So sekarang ni baru tahu. So tamadun dulu tak pastilah saya kan. Maksudnya tidak ada dalam, mungkin sekarang baru kita tahu kan. Setelah tamadun tu dah lama, barulah manusia dapat tahu. Tapi kalau bahtera dah lama dah tahu. Sejak dia zaman Nabi Nuh lagi. Satu lagi hubungan maritim cahaya kuala. So maritim ni dia alam ni dia tidak berlaku dengan sendiri. Dia sentiasa berkait-kait dengan satu sama lain. Inilah apa ciri-ciri makhluk. Ciri-ciri makhluk ni dia berkait dengan satu sama lain. Kalau kita belajar pemikiran etis ke evolusi, dia kata benda ni macam terjadi secara rawak. Terjadi secara rawak lah. Dia tiba-tiba lah jadi daripada air molekul ni tiba-tiba jadi sel. Daripada sel tu kan secara rawak tiba-tiba jadi sel daripada sel sel ringkas jadi sel secara rumit. Lama terus jadi ada organisma. Lepas tu secara rawak tiba-tiba jadi manusia. Semua secara rawak. Dia tak ada pengatur dia. So bila kita belajar semua ni, kita tahu bahawa sebenarnya ada pengatur dia. Macam mana air pasang surut ni boleh mempengaruhi lautan? Semua tu mestilah berlaku secara, benda tu diatur dan benda tu berlaku secara tetap pula. Boleh diukur. Kenapa kita boleh ada jadual? Betul tak? Ada takwim. Sebab benda tu secara teratur. So kita boleh agak benda ni berlaku sebab ada yang menjaga dia. Supaya dia teratur dia macam tu lah. So kalau tuan-tuan belajar biologi kalau kita belajar biologi di evolusi evolusi mengatakan dia berlaku macam sel ni, molekul-molekul di luar ni secara rawak tiba-tiba dia jadi sel ringkas. Lepas tu lama dia jadi sel secara kompleks lah. Kompleks tu macam kita lah, lama kita jadi macam manusia. Tapi teori ni dia boleh dipatahkan secara mudah macam virus. Kita ada virus, bakteria. Kita ada yang sel-sel secara ringkas yang mikroskopik lah. Bakteria, virus. Bakteria ni dia boleh hidup di mana-mana lah. Tapi kalau virus tak, virus ni adalah sel ringkas. Tapi virus ni dia mesti hidup dengan sel hidup, di dalam sel hidup. Kalau dia di luar dia tak boleh hidup. So macam mana sel ringkas ni dia boleh, katakanlah sel ringkas ni adalah makhluk yang pertama sekali. Makhluk yang pertama, kata virus ni adalah makhluk yang pertama sekali, katakanlah. So macam mana dia boleh hidup? Dia mesti bergantung dengan sel yang kompleks macam baik virus ke macam manusia ke. Betul tak? So dia teori evolusi tu tak boleh pakai lah. Begitulah kita nak lawan dia lah kalau dia cakap macam tu kan. So hubungan maritim dan cakrawala itu saya dah tunjuk sebelum ni berkenaan dengan pasang surut air laut lah. So daripada putaran bumi dan matahari So putaran bumi dan matahari berlaku tarikan graviti. Tarikan graviti tu mana datang dia? Kalau tuan belajar fizik belajar fizik, graviti ni datang sebab bila sebenarnya kalau benda yang ada jisim dia ada tarikan graviti dia. Macam kita ni pun ada sebenarnya. Kita boleh bentuk dengan kita, tapi sebab kita ni tidaklah terlalu berat, so kita tak rasa sangat. Tapi benda yang di alam semesta ni dia besar, berat dan putaran dia sangat laju, maka dia boleh rasalah graviti tu. Dan graviti ni menyebabkan air pasang surut lah.
Air pasang surut, ombak, dan semua ni akan membentuk perbezaan-perbezaan. Dalam gambar ni perbezaan-perbezaan organisma. Perbezaan organisma di lautan. Di kawasan yang kering, mana kawasan yang selalu ada air pasang surut, organisma lain. Okey. Di laut pun lain. Itu semua tu ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ni contoh di mana di negara maju dia menggunakan tenaga ombak ni ataupun pasang surut ni untuk menjana tenaga elektrik. Ini tenaga elektrik di tak adalah negara kita lah, sebab nak menghasilkan itu mahal so kita masih lagi guna tenaga, sama ada kita guna tenaga bahan api ataupun hidroelektrik. Tapi di negara maju dia dah guna ombak ataupun pasang surut air laut untuk menghasilkan tenaga. Satu lagi hubungan maritim dan bumi sebelum tu dengan cakrawala, lepas tu dengan bumi Ini adalah surah Asy-Syura. Wa min ayatihi jawarifil bahri kal a'lam. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah kapal-kapal seperti gunung berlayar laju menempuh lautan. So ada satu ayat lagi kenapa Allah dia samakan kapal dengan gunung. Kapal ni kapal lah, bergerak, tapi gunung tak bergerak juga. Mana gunung tu dia stay situ kan, tapi kapal dia bergerak. So kenapa dalam ayat ni Allah samakan pula, jadikan satu perumpamaan. So dia ada sebab-sebab di situ Ni di surah Ar-Rahman kata saya, dan dia yang menguasai kapal-kapal yang berlayar di laut yang kembang tinggi layarnya seperti gunung ganang. Ni Allah tunjukkan bahawa ada layar maknanya dah tunjuk ada layar seperti gunung ganang. Sekali lagi bahawa kapal tu disamakan dengan bahtera tu sama dengan gunung ganang. Gunung ganang tu dia stuck di situ, tapi kapal tu bergerak. Apa maksud dia? Sesuatu yang boleh difikirkan di situ lah. Ni surah Al-Ghasyiyah Wa ilal jibali kaifa nusibat. Dan gunung-gunung bagaimana ia ditegakkan. Yang tadi saya akan terangkan kemudian So bagaimana gunung-gunung ditegakkan. Gunung-gunung ni dia tegakkan. So bagaimana ditegakkan maknanya ditegakkan. Sebelum tu dia mendatar. Benda yang ditegakkan sebenarnya sebelum ni mesti dia mendatar kan. Lepas tu kita bangunkan dia tegaklah. So dalam kajian geologi memang ditegakkan sebab ada berlaku pelanggaran benua macam kita letak plate ni, plate ataupun kita letak kain kan, kita langgarkan dua kain tu, bila kain tu akan meremuk lah macam sejadah kan, dia remuk. Bila remuk tu ada bahagian yang akan naik. Macam itulah gunung ditegakkan So ada satu bahagian yang akan masuk ke dalam, satu bahagian akan masuk naik atas. So Ibn Qasim dengan kalimah musibah tu masuk ditegakkan dan menjadi stabil dari tumbang ambing. Ni contoh contoh benua satu benua Afrika, satu di Falkland. Falkland ni di bahagian Argentina lah. So dia sentiasa bergerak menjauhi lah. Lepas tu satu masa lagi dia bergerak mendekati satu sama lain. So bila benua tu bergerak mendekati, dia kompres tanah tu menjadi menaik ke atas. Dia tekan mampakkan tanah tu naik ke atas. Sebab tu dia menjadi macam gunung macam gunung Contoh satu lagi apa? Gunung Himalaya benua India tu sebenarnya dulu terpisah. Dulu lah berjuta-juta tahun yang dulu. So bila dia berlanggar dengan kalau tak salah plate Tibet. So bila dia berlanggar sampai dia proses berlaku berjuta tahun So dia plate tu naik ke atas. Naik ke atas setelah menjadi gunung Himalaya. Dan proses tu masih lagi berlaku sampai sekarang. Maknanya gunung tu ditegakkan daripada mendatar, ditegakkan ke atas. Ni contoh maknanya gunung tu dibentuk apabila continental ataupun plate ni menjauhi atas sama lain. Yang tu divergent bila dia jauh, kandungan kerak bumi daripada bawah tu akan naik ke atas. Okey. Bila convergent dia merempuh satu sama lain, dia akan naik ke atas juga.
ya. Dan juga dia akan sliding, bergeser pun akan ada yang naik satu sama lain. Ini semua ni kuasa Allah Taala lah. Dah berlaku, kita tak nampak dia macam tu relax, teguh kan. Tapi sebenarnya berlaku pergerakan dan dia berlaku secara perlahan berjuta-juta tahun lah. Dan kita tak nampak lah. Kalau kita rasa tu banyak gempa bumi lah. Jadi gempa bumi gerak-gerak macam tu kan. Contohnya di Gunung Kinabalu kan. Dulu kan dia bila berlaku gempa bumi, apa yang berlaku? Puncak dia patah kan. Puncak dia patah lah. Dan dia jadi pendek. Allah telah sebutkan lagi dalam ini surah Asy-Syu'ara juga. Dan kamu lihat gunung-gunung itu, kamu sangka dia tetap di tempat dia, padahal dia bergerak seperti jalannya awan ya. Jalan awan kan dia bergerak dan lama dia merempuh awan lain. Lepas tu bila rempuh awan lain tu jadi bentuk lain pula. Dan begitulah perbuatan Allah yang membuat sesuatu dengan kukuh di atas sesuatu. So dia akan menjadi lebih kukuh akibat daripada pelanggaran plate tu. Dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Okey, kalimah jamilah dalam ayat tersebut maksud tidak bergerak, duduk dengan tetap dan tidak berubah. Kita tengok gunung tu dia macam kukuh, tetap ni, tapi sebenarnya tidak. Dia bergerak perlahan. Ni contohlah, ni contoh benua sekarang Contoh benua sekarang ni kita nampak macam ni lah. Tapi sebenarnya kalau berjuta tahun dahulu dia lain. Sebab benua ni sentiasa bergerak Ni contoh bagaimana pergerakan sama ada dia menampakkan antara sama lain, satu plate dengan satu plate bertemu, ataupun plate dengan plate tu dia menjauhi satu sama lain, ataupun dia bergeser. Yang pertama tu convergent maksudnya dia bertemu antara sama lain So bertemu akan satu bahagian akan naik ke atas, satu bahagian akan turun ke bawah. Satu bahagian turun ke bawah. So dia akan menjadi subduction tu, maksudnya dia akan ada satu tempat dia akan jadi gunung jugalah. Divergent dia menjauhi, so akan ada macam letak di tengah-tengah dan magma akan keluar, lava gunung berapi. So lava ni akan keras ke atas tu akan jadi gunung jugalah. Dan transform boundaries yang ketiga tu apabila dia berlanggar atas satu sama lain dia bergeser. So bergeser pun boleh juga membentuk gunung ataupun membentuk satu pematang. Ni adalah ilmu geologi lah ni. Ilmu geologi nak terangkan lebih saya pun tidak pakar, tapi begitulah secara ringkas Kalau tuan-tuan rajin tengok National Geographic akan ada jugalah geologi. So ada satu kajian dibuat bila berlaku kita panggil bulan mengambang. Bulan mengambang tu dekat, matahari bulan tu dekat dengan bumi kan. Bila bulan dekat bumi, tarikan graviti tinggi. Sebelum tarikan graviti tinggi, apa yang berlaku adalah masa tu lah gempa bumi banyak berlaku. Tapi sama ada dia kuat ke, dia perlahan ke, itu rahsia Allah Taala lah. Kita tahu dekat mana dia berlaku. Tapi bila kuat tarikan graviti kan, sebab kita punya bumi ni, bumi kan, dekat luar tu kita main kerak bumi tu, bawah belakang bawah dia tu ada apa? Tu magma, lava. Dia macam cair lah. Macam tu. So dia macam terapung-apung benua ni macam terapung di atas tu dan dia bergerak. Okey, ini mengikut kajian daripada geologis dulu. So beginilah bentuk bentuk di masa 225 juta tahun dahulu dan bergerak keluar, akhirnya menjadi bentuk sekarang bentuk sekarang. So mungkin kita tahu kita dulu berjiran dengan apa mungkin berjiran, kalau ikut dalam gambar ni macam berjiran dengan Afrika semua. So teori hanyutan benua ni cuma diketahui pada tahun 1925. Tapi Allah dah ceritakan dalam Al-Quran pada tahun 1500 tahun yang dahululah pada Nabi Muhammad. Pada Nabi Muhammad dia tak pernah belajar geologi ni.
Dia tak tahu kalau agaknya masa zaman tu, kalau kita hidup zaman Nabi, kalau kita Nabi ceritakan, kita pun tak faham ayat tu apa maksud ayat tu. Gunung-gunung bergerak seperti awan. Kita tak tahu tak? Kalau kita sekarang pun, kalau kita tak belajar pun kita tak tahu gunung-gunung bergerak seperti awan. Kalau kita kaji, dan akhirnya pada tahun 1925 akhirnya ada satu geologis ni dia dapat keluarkan satu teori. Teori kata bahawa sebenarnya benua ni bergerak. Bergerak daripada sejak 200 juta tahun yang lampau. Dan nama benua tu dikenakan Pangaea, dan dibahagi kepada dua bahagian lah. Gondwana dengan di hemisfera selatan dan Laurasia di hemisfera utara. Dan dia bergerak menjauhi satu sama lain. Bukti dah. Wujud keselanjang, maknanya bahagian pantai Amerika Selatan tu dengan barat Afrika tu boleh dicantumkan macam puzzle. Macam puzzle. Afrika Selatan tu dengan Amerika Selatan ni kalau cantumkan sama, boleh macam puzzle. Bukti geologi, ada biji besi yang dijumpai di bahagian India tu sama dengan di Australia. Masa, timing dia tu, masa. So menunjukkan bahawa Australia dengan India tu mungkin pernah dalam satu benua dulu. Dan juga bukti kekutupan bumi. Bumi ni dia ada dua kutub sebenarnya. Satu kutub sebenar adalah, satu lagi kutub magnet. Jadi bila kita ada kompas dia tunjuk kutub magnet, dia sebenarnya dia lari sikit. Dia tak sama. Mungkin dalam, kalau tak silap saya 25 darjah macam tu lah. So dia akan ada masa dia bertukar. So bergantung, saya tak pasti, mungkin dia ada tangan dia bertukar lah. Dan saintis dia boleh predik lah bila dia akan bertukar tu. Kekuatan bumi. So penemuan perpindahan kutub utara benua ini menunjukkan bahawa benua-benua mengalami pergerakan. Hanya dia kaji dulu kutub utara di tempat lain. Sekarang di tempat lain. So dia dah kaji, so menunjukkan bahawa benua ini mengalami pergerakan ataupun hanyutan lah. Okey. Itu saja berkenaan dengan fakta sini surah Yasin. So yang saya buat ayat ni 40 berkenaan dengan maritim. Hubungan antara maritim ni dengan cakrawala dan juga bahagian bumi ni. Maritim, bumi, tanah dan juga cakrawala. Apakah hubungan dia? Dan hubungan ni apakah dia punya kita panggil bagaimana hubungan dia berlaku. Bermula daripada matahari, bulan, dia punya ketarikan graviti, akhirnya bergerak atas satu sama lain. Okey. Dan yang kedua saya nak buat pasal saya pun nak cakap dengan tuan rumah lah berkenaan dengan vaksin lah. Pasal saya kira ni tanggungjawab jugalah saya memberitahu. Sebab dah ada kita baca sebelum ni saya rasa di Sarawak ni orang macam anti vaksin ke tak ramai lah. Okey. Yang kedua, dia telah penyakit-penyakit seperti polio pun telah dikesan di Filipina. Dulu tak ada. Maknanya dia dah sampai di Filipina. Filipina ni bukan sebab diorang anti vaksin, sebab diorang ni miskin sangat. Kadang diorang ni tak ada akses kepada perubatan dan juga ada anti vaksin jugalah. Anti vaksin dan dia tak dapat akses kepada perubatan yang baik, dan hanya penyakit polio tu sampai di sana. Dan kemungkinan boleh jadi sampai di sini jugalah. Saya rasa semua ni bukanlah macam tak ambil vaksin semua kan. Tapi kita kena bagi tahu supaya kita faham, dan juga kita boleh sampaikanlah kalau ada orang lain yang macam tak mau ambil ke apa ke kan. Kadang-kadang orang tak faham kenapa perlu ambil ubat ni kan. So dan dia pula dipengaruhi oleh dayah-dayah luar. Dia kata ini adalah perubatan barat ke apa ke kan. Sebenarnya tak betul semua tu kan. Tak betul Dia vaksin ni apa sebenarnya vaksin ni? Dia punya, kalau kata vaksin tu apa sebenarnya? Dan vaksin ni pula apa dia punya, kita panggil salah satu tuduhan dia kata vaksin adalah agenda Yahudi. Agenda Yahudi untuk menyebabkan orang Islam ni menjadi lemah lah, ataupun perubatan daripada barat.
Betul ke tidak? Kalau kita belajar sejarah, siapa yang memulakan vaksin ni, mencipta vaksin? Siapa dia? Ha? Kalau tuan-tuan belajar lah, tuan-tuan pernah baca kan? Kalau tuan pernah baca dulu, siapa yang apa nama ni, mencipta vaksin? Kalau kita belajar sejarah masa di sekolah, macam saya di sekolah tu kan, di masa belajar biologi dulu, orang yang pertama mencipta vaksin ni adalah Edward Jenner. Edward Jenner ni pula orang putih lah kan, orang Perancis. So dia jumpa vaksin untuk penyakit smallpox, cacar kecil lah, cacar smallpox lah. Tapi sebenarnya vaksin ni sebenarnya saya nanti satu jom Okey. Okey, tuan tengok gambar ya. Ni semua pos yang berlaku pada zaman hari itulah. Masa zaman mungkin Perang Dunia Kedua ke Perang Dunia Pertama kan, di zaman Eropah dulu kan. Dan kita kalau kita sejarah memang kita akan baca bahawa orang yang jumpa dengan Edward Jenner sebenarnya tak betul. Tak betul semua tu. Yang memperkenalkan vaksin kepada dunia Eropah ni adalah orang Islam. Dan menjadi satu amalan pada zaman Khalifah Osmaniyah masa tu, dia melakukan teknik vaksin. Vaksin sekarang ni dia tak sama macam dulu lah. Vaksin ni dicucuk, settle lah kan. Sebab cara pembuatan sekarang dia lagi baik. Tapi vaksin ni ataupun sebenarnya vaksin ni cara general maksud dia adalah proses untuk imunisasi. Maknanya kita buat satu proses untuk mengimunkan seseorang menjadi imun pada mana-mana penyakit lah yang kita nak lah. So kalau kita bagi ubat A, kita bagi vaksin A, dia akan imun dengan penyakit A. So jadi bila kita baca dalam buku, orang putih buat lah. Bila orang kata betul juga mungkin orang putih buat. Bila kita belajar lagi, no, sebenarnya bukan. Dia adalah orang Islam yang memperkenalkan vaksin kepada orang Eropah. Ya. Dan sebenarnya vaksin itu bukan bermula daripada orang Islam sendiri, bermula daripada, ada yang kata lagi awal lagi betul, daripada tamadun Cina. Dari Cina dibawa kepada kerajaan Islam Osmaniyah. Dia dikembangkan ilmu tu, orang Islam ambil dan dikembangkan ilmu tu, dan orang Eropah belajar dan bawa ke Eropah. Itu yang berlaku. Pada masa tu ada seorang kita panggil diplomat daripada England, Lady Mary. So Lady Mary ni dulu kecil-kecil dia kena juga macam ni tapi dia tak mati lah. Dia kena ni, kalau penyakit ni 30% akan mati. 30% yang kena kematian lah. So ada yang kena sikit tu mungkin dia tak mati. Mati, bila dia tak mati, dia punya muka tu kan ada lah kesan macam kena chickenpox lah. Di chickenpox orang jarang mati kan. So kesan dia tu, dan dia pun kesan dia tak lama, tapi yang ni kesan tu masih ada. Dan dia nampak bahawa orang-orang Islam masa zaman tu, orang Turki, dia menggunakan satu teknik untuk kita panggil varolation lah. So dia akan melukakan sedikit bahagian daripada kaki dia tu, kaki mangsa ni, kaki orang yang nak divaksinkan ni, dan dia akan ambil sedikit cecair daripada orang yang kena vaksin, dia akan letak kepada orang yang sihat. Vaksin ni maksudnya, sebab tu kita panggil vaksin ni proses mengimunkan. Kita akan letak satu, kita akan bagi kepada orang yang sihat ni kuman yang telah dilemahkan ataupun telah dimatikan untuk membentuk imun sistem. Lepas tu orang yang anti vaksin ni dia tak suka vaksin sebab dia rasa kenapa nak bagi masukkan dalam badan dia ni bahan-bahan kimia.
ataupun kuman-kuman ataupun vaksin yang apa nama ni, ya, kuman-kuman lah, kita masukkan kuman sebenarnya dalam badan kita ni. Vaksin ni kita cucuk, vaksin ni biar cucuk dalam badan adalah kuman-kuman sebenarnya, kuman yang dah dilemahkan ataupun kuman yang jenis lemah ataupun sebahagian kuman yang lemah tu masuk dalam badan kita. Dan kemudian dia akan so bila dia macam mana sebenarnya kalau tuan belajar bagaimana sistem imun ni di badan kita ni bertindak sebenarnya. Bagaimana sistem imun badan kita ni bertindak. Kalau hukum ambil penyakit ni macam vaksin ni, tuan-tuan kena tanya ustaz-ustaz lah. Itu bukan keperkaran saya. Tapi kalau saya kena cakap bagaimana vaksin ni bertindak. So bagaimana sistem imun badan ni dia melawan penyakit. Kalau tuan-tuan ambil darah kan, so darah tu ada 3 bahagian, 3 jenis. Sebenarnya banyak jenis lah, tapi secara ringkas dia akan ada 3 jenis darah. Sel darah putih, sel darah merah dan darah kuning lah. Bila kalau tuan kena denggi, biasanya doktor akan cakap lah darah kuning pakcik ataupun darah kuning abang dia 336 ke 350 ke 50 ni kena masuk wad ni dah rendah sangat ni. Tapi kalau kena jantan kuman, kalau kita dijangkiti kuman, kita akan tengok sel darah putih. So darah putih tu tinggi, maknanya boleh menjadi petunjuk lah bahawa berlaku serangan penyakit lah. Sebenarnya kalau sel darah putih itu adalah satu kumpulan sel darah. Dia bukan warna putih, tapi sebab bila tengok dalam mikroskop tu dia tak ada warna. Kalau warna merah tu dia ada warna kan, warna merah. Tapi kalau darah putih tu dia tak ada warna lah. Mungkin ada warna ungu dia. So bila sel darah putih ni dia macam-macam jenis. Dia macam tentera. Tuan kena bayangkan sel darah pertahanan dalam badan kita macam satu pasukan tentera. Dia ada banyak jenis. Macam tentera lah, ada tentera laut, tentera darat, tentera apa lagi? Tentera udara, tentera laut, tentera darat kan. Lepas tu tentera tu ada komando-komando kan. Macam tu lah kita punya sistem pertahanan badan. So walaupun nama dia sel darah putih, dia ada banyak jenis. So bila ada satu kuman masuk, dia akan dikesan sebagai benda asing. Dia masuk dalam badan sebagai benda asing. Sebagai benda asing dia akan masuk dalam badan dan akan dikesan lah. Okey, sel darah putih tengok, ni benda asing. So bila benda asing dia akan lawan lah, makan kita panggil dia makrofag lah. Dia akan makan, lepas tu dia akan, bila dia makan, dia bukan makan saja, dia akan belajar apa benda yang dia makan. Kalau kata kuman, dia akan belajar dan dia akan simpan memori. Memori dipanggil dalam bentuk immunoglobulin lah kita panggil. So memori ni akan dibentuk kerana kalau ada berlaku serangan kali kedua atau kali ketiga, so dia dah tahu dah senjata apa dia nak guna. Senjata apa dia nak guna. Tapi setengah kes ni kuman dia terlalu kuat. So bila berlaku serangan yang betul-betul kali pertama tu, dia tak boleh lawan. So berlaku. Kalau orang macam ni teknik kita kan. Macam tu, sebab itulah tu vaksin, itulah guna vaksin. Kita masukkan kuman yang lemah ataupun sebahagian kuman yang lemah ni dalam badan supaya badan kita boleh belajar, boleh bentuk memori bagaimana kalau betul-betul berlaku kuman yang masuk tu bagaimana nak lawan. Itulah maksud vaksin. Sebab tu kalau di masa zaman itu, masa zaman sebelum orang Eropah tahulah pasal vaksin ni, di seluruh Eropah tu penyakit smallpox ni berlaku dengan berleluasa. 30% orang akan meninggal. Siapa yang kena 30% lah kemungkinan dia akan mati lah. So berlaku di Eropah. Tapi di bahagian Afrika, di Turki tak banyak berlaku. Sebab apa? Sebab dia mengamalkan teknik vaksin ni. Tapi teknik vaksin masa orang Islam dulu dia sangat tidak begitu maju lah kan masa zaman itulah. Tapi dia faham bahawa nak imun, kita kena bagi kuman yang lemah kepada orang yang hidup ni supaya dia dapat membentuk imunisasi dan pada di Eropah juga ada berlakulah gerakan macam sekarang kan, gerakan menolak vaksin sebab dia rasa ni rawatan daripada orang Islam. Rawatan daripada orang Islam kita tak boleh terima. Macam sekarang lah
Orang Islam terima, ni atas dia orang kafir, kita tak ada terima. Tu tak boleh. Dia terbalik pula sekarang. So akhirnya diplomat daripada British ataupun England ni, dia belajar. So dia guna teknik yang sama untuk anak dia. Anak-anak dia pun selamat juga, tak kena. Dan dia bawa teknik ni yang sama ni pergi ke Eropah. Pada masa tu dia menerima tentangan jugalah daripada orang Eropah sendiri. Sebab dia kata bawa teknik perubatan daripada orang Islam. Diorang tak terima. Lepas tu dah lama tu akhirnya berlaku perubahan lah. Diorang terima teknik ni, dan juga akhirnya Jenner tu menjumpa cara-cara yang lebih baik lagi lah untuk menghasilkan vaksin. Sampailah sekarang sampai sekarang So jadi itulah tuan-tuan, harap tuan-tuan faham. And then kalau berlaku mungkin kawan-kawan ke saudara, so boleh dijelaskan lah kenapa kita perlu mengambil vaksin. Sebab hukum-hukum ni boleh tanya, boleh tengok dalam nama web Mufti Wilayah. Dia ada mulakan pendapat dia berkenaan dengan pengambilan vaksin ni. Begitu juga dengan Tuan Guru Haji Adi dia ada pula pendapat bahawa patut ambil dengan juga Allahyarham Harudin juga. Orang Tuan Guru Harudin mengatakan begitu juga. Kalau dia berbahaya, kalau tak ambil menyebabkan bahaya kepada orang, maknanya kita patut ambil. Sebab program ni vaksin ini boleh menyelamatkan satu komuniti. Dia sebenarnya ada satu program menyelamatkan komuniti. Katalah satu semua ni ada berapa orang? Kata ada 100 orang. Ada penyakit A kan. Satu orang ni ada kata satu orang. Dalam komuniti satu tadi ada penyakit A. Penyakit A ni dia boleh merebak dengan cepat. Kalau ada 95% tu kena diambil vaksin, penyakit itu boleh hilang. Macam smallpox lah. Tuan-tuan pernah jumpa lagi tak penyakit ni? Saya tak pernah jumpa. Saya jadi doktor, saya pernah jumpa. Kau pernah jumpa? Tak pernah kan? Sebab dah tak ada di dalam dunia ni. Akibat daripada program vaksin ni, hilang terus. Ada pun dalam makmal lah. Maka kalau orang nak buat biological weapon tu, boleh lah ke saya. Tapi memang dah tak ada lah. Dia tak macam penyakit lain. Dia bila berlaku beramai orang ambil, lebih pada 90%, penyakit tu boleh hilang terus daripada komuniti. Kenapa dia ambil 90%, dia tak ambil 100%? Sebab ada orang tertentu dalam komuniti kita ni memang dia tak boleh ambil vaksin ni, sebab imun dia sangat lemah. Okey. Tuan-tuan, kalau tengok dalam jadual imunisasi tu, ada setengah imunisasi tu cuma umur ni je boleh ambil. Umur muda lebih daripada tu dia tak boleh ambil. Betul tak? Sebab kalau dia bagi umur lebih muda daripada tu, bagi juga dia akan dapat penyakit. Sebab dia imun badan sangat lemah. Sama dengan komuniti kita ni, kita ada budak-budak kecil semua ni. Ada setengah-setengah vaksin ni dia orang tak boleh ambil sebab bahaya untuk dia. So kita, tanggungjawab kita lah kalau kita ambil vaksin, maknanya kita boleh melindungi, bukan melindungi diri kita saja. Kita melindungi golongan lain yang tidak mampu untuk diberikan vaksin. Bukan budak-budak saja, ada orang tua, orang yang kena penyakit buah pinggang, cuci buah pinggang. Ada setengah orang tu memang dilahirkan imunisasi dia memang sangat rendah. Ada orang jenis macam tu juga sebenarnya, penyakit macam tu juga. Ataupun dia kena penyakit HIV je. Budak-budak yang dilahirkan mak dia kena HIV, berjangkit kepada anak dia. So dia pun tak boleh juga. Ataupun orang yang kena penyakit kanser, kecil-kecil dah kena penyakit kanser darahan. So orang macam ni kita tak boleh bagi dia vaksin. So macam ni nak selamatkan dia ni? So kita lah. So bila satu komuniti tu dah lebih 90% dilindungi dengan vaksin, penyakit itu akan hilang. So apa yang berlaku sekarang ni di Malaysia, setengah kawasan tu penyakit tu menjadi bertambah. Macam penyakit measles dulu macam di banyak tu di KL. Di KL sebab ada golongan yang tak nak ambil vaksin, menyebabkan dia bila rendah daripada 90%, penyakit itu merebak dengan cepat. Merebak dengan cepat, terutama kepada kanak-kanak lah. Penyakit itu dia merebak dengan cepat kepada kanak-kanak. Dan tengah-tengah di kawasan ni, macam di Sabah Sabah ni diorang tak mampu. Di Sabah di kawasan utara, kawasan timur, dekat-dekat dengan Filipina tu.
Ada banyak orang luar daripada dari Filipina kan, dia orang tak ada kad pengenalan. Bila tak ada kad pengenalan, dia tak boleh dapat subsidi. Kita datang hospital bayar RM1 je. Tapi kalau orang macam ni, dia tak ada kad pengenalan, kena bayar RM100. Daftar saja dah RM100. Macam tuan pun kalau pergi mana, kalau saya tak kenal, tak buat kad pengenalan, kena bayar RM100 dulu. Dia anggap orang luar lah. Lepas ni dah buat, kita boleh claim balik. Dapat vaksin semua tu kena bayar juga. So orang ni tak mampu. Bila tak mampu, menyebabkan dia penyakit dia dapat penyakit yang kita tak pernah jumpa tak dapat dia bayangkan jumpa di sini. Macam sini tak pernah jumpa kan, orang kena kita panggil putasis. Putasis ni batuk kokol. Sana berlambak kan, dia kecil je. So bila batuk kokol ni, dia punya saluran pernafasan dia tertutup, penyakit di dalam tekak kan. Cakap dia menyebabkan berlaku ada selaput di saluran pernafasan dia tertutup. Tutup tak boleh nafas dan habislah. Tak boleh nafas, habis. Ataupun dia ada penyakit measles. Tuan-tuan pernah dengar di Kelantan tu ada orang asli kan. Orang asli kaum Batik sekolah saya. Dia berpindah-pindah. Dia orang Islam. Dia pindah-pindah dan banyak anak-anak dia meninggal. Dan dia orang meninggal ni sebab dia orang ni mungkin baru Islam dan ada pengaruh, ada adat. Banyak tu dikebumikan dengan cara orang asli lah. Bukan dikebumi di tanah, di letak atas pokok macam tu kan. So berlaku kematian ramai. Sebelum dikaji kenapa dia meninggal, sebab measles. Measles ni penyakit yang boleh dicegah dengan vaksin. Kalau tuan-tuan ada anak, buka buku tu, ada vaksin measles. Tapi orang asli ni dia tak dapat. Mungkin sebab ada berpindah randah kan. Berpindah. So biasanya ada program untuk diorang ni, tapi berpindah kita tak dapat kesan. Tak dapat kesan, dia terlepas lah. Orang dah hutan Satu lagi mungkin dia bercampur dengan orang Vietnam ke apa ke, yang tidak ada dapat vaksin dan anak tu pun kena. So kesian So budak-budak ni, anak-anak kita ni dia setengah-setengah tu dia tidak dapat dilindungi. Sebab apa? Satu sebab sikap ibu bapa sendiri, satu lagi sebab bila ramai tak ambil vaksin, kurang daripada 90%, akhirnya anak-anak mudah dapat jangkitan kuman. Itu sampai kesempatan lah. So dalam kuliah ni untuk meningkatkan kesedaran, kira pendapatan tanggung jawab saya lah. Sebagai orang yang tahu kan, kalau orang lain dia tak boleh cerita benda ni, saya boleh cerita. Pasal kemarin saya patut cerita lah. Bukan sekat kita ambil dan juga kita faham kenapa kita ambil benda tu. Dia panggil imunisasi community ataupun herd community. Bila dia ada herd community ni, dia mesti mencapai kebanyakan 90%. So di Malaysia tak ada penyakit polio kan. Mungkin zaman dulu kita akan jumpa penyakit polio Kalau orang tua zaman dulu mungkin dia boleh cerita lah, dia kawan-kawan dia kena penyakit polio Tapi kalau di Malaysia sekarang tak ada dah. Sebab kita punya vaksinasi tu dah melebihi 90%. Hilang penyakit polio ni. Okey. Okey, tuan tengok ni sebelum vaksin polio dijumpai lah. So polio ni bila kena, badan kita akan lumpuh. Termasuk otot-otot pernafasan. Kita nafas ni kita guna otot. Kan? Otot kepala kan. So bila kena penyakit polio, otot kita semua jadi lemah. Sebab saraf dia akan menyerang saraf. Termasuklah cara kita bernafas, kita tak ada nafas sebab saraf dah lemah. So kita masa menggunakan masuk dalam mesin. Semua hidup semua hidup. Masa zaman hari itu sebelum di Malaysia saya sendiri tak pernah jumpa lah benda ni. Sebab masa zaman saya jadi doktor dah tak ada dah polio kan. Dah tak ada. Saya tak ada dalam ward pun tak ada. Dekat di luar pun dah tak ada dah. Tak pernah jumpa So boleh sebab benda tu dah makin dekat di Filipina. Di Filipina tu lagi senang lah dia nak sampai ke Sabah. Orang Sabah tu ramai yang tak dapat vaksin. Saya harap dia tak sampai ke sini lah.
Sampai sini dan kita akan jumpa lah benda macam ni. Saya harap tidak berlaku macam tu. Ni contoh dia. Kita panggil dia iron lung. Iron lung. Paru besi. Paru besi. Ni di hospital di somewhere di negara barat lah. Bila ramai kena polio, habis disusun semua, masuk dalam tu. So bernafas dalam tu. So makan, minum, kencing, dia tak boleh keluar lah. Makan dalam tu, kencing dalam tu, berak dalam tu. So badan dia lumpuh, semua macam orang lumpuh. Pernafasan pun macam tu juga. Tapi dia sedar. Bayangkan kita sedar, tapi kita tak boleh nafas. Buka mata boleh buka, mulut boleh cakap, tapi tak boleh gerak langsung. Itu satu yang sadis lah. Di tengah tempat di negara macam contoh di Pakistan masih ada lagi polio. Kenapa dia orang tak nak ambil? So juga kajian bahawa dia rasa benda ni tidak Islamik lah. Ambil polio daripada negara barat sampai dia terpaksa menggunakan tentera paksa orang. Ambil tak ambil? Tak ambil kita tembak orang tak ada macam tu lah. So ada betul sekali So ni satu yang menyedihkan lah. Sebab kalau yang ni secara ekstrim lah. Ada yang kena sakit sikit-sikit tu mungkin dia akan jadi lumpuh ataupun dia akan lumpuh separuh badan ke, kaki dia cacat ke. Ini satu yang menyedihkan pada kalau berlaku pada orang Islam lah. Sepatutnya dia ambil benda ni untuk rawat diri dia sendiri kan. Ini contoh lah. Jadi lumpuh. Okay, itu saja. Simpulannya tadi daripada surah Yasin ni kan. Jauh lah kita merayau kan. Tapi rasa ni satu benda yang necessary lah. Satu benda yang kita panggil apa? Keperluan Keperluan sebab ada kesempatan saya di sini kita beritahu. Sebab saya rasa orang lain tak boleh cerita benda ni kan. So saya cerita lah. Ni dah satu daripada kewajipan kita menjaga kesihatan juga. Dan kita faham kenapa kita buat benda ni. Dia bukan saja percucuk kan. Ada anak tu daripada umur 1 tahun, daripada lahir sampai umur 1 tahun 6 bulan. Di Sarawak tambahan pula ada 2 JI kan. JI 2 kali pula tu. Kalau di Semenanjung tak ada. Sampai sini kena JI lagi kan. Kau tahu JI kan? JI ni ada berlaku di Negeri Sembilan dulu wabak JI. Kena je habis. Di sini pun kita kena ambil untuk melindungi anak kita lah. So mungkin ada satu lagi kemungkinan adakah vaksin kita ni buat daripada babi ke tak? Adakah? Tapi dah vaksin di Malaysia ni semua dia bertahap halal. Dia bertahap halal di Malaysia. Termasuk yang vaksin yang pergi ke Tanah Suci Mekah, meningokokus, dan juga vaksin untuk anak-anak semualah. Semuanya sudah diberi halal lah. Halal sertifikat daripada JAKIM. So dia tak ada unsur-unsur babi itu yang kita kena faham yang tu. Yang kedua pasal bahan kimia semua tu ada sebab dia buat kajian lah. Sebelum ubat tu diintroduce ataupun dibenarkan untuk rawatan, dia ada 4 kali fasa kajian 4 kali fasa kajian. Kadang-kadang kita dengar orang ni boleh jual ubat herba ni dia cakap macam-macam lagi, tapi kita tak tahu macam mana apa kajian yang dia buat. Ubat ni boleh menyebabkan penyakit darah tinggi, kencing manis, gout, apa lagi cakap macam kan. Kita tahu apa kajian dia buat. Tapi kalau di hospital dia mengalami 4 jenis kajian. Pertama, kalau dia dah bentuk satu ubat tu, ni ceritalah pengetahuan am lah kan, pengetahuan am So bila satu ubat tu dijumpai lah, discovery secara sengaja ke tidak sengaja kan. So saya sengaja atau tidak sengaja ke, dia akan buat kajian dekat mana? Dekat makmal dulu kadang kita dengar berita sebelum ni kan, marijuana, ganja boleh menyembuhkan penyakit kanser. Tu baru peringkat pertama, baru peringkat dalam makmal. Tak boleh pakai lagi sebenarnya. Teori tu dia pakai. Belum lagi. Orang dia belum peringkat pertama dia dah heboh dah. Sebab dia nak menghalalkan ganja kan. Itu baru peringkat pertama. Tak boleh pakai lagi. Dalam makmal dia ambil ubat tu letak dalam sel, memang sel tu mati. Sama. Okey, peringkat kedua kepada haiwan-haiwan. Dia akan test kepada haiwan.
Biasanya tikus lah. Dan dia cepat tikus ni dia punya cara dia boleh replicate dengan manusia. So bila dengan haiwan, tak sebenarnya berjaya peringkat pertama di dalam amal, berjaya dengan haiwan. So kalau haiwan tak berjaya, dia tolak, dia tak boleh pakai lah. Tu tak boleh pakai. Itulah haiwan. So bila haiwan tu dia akan kaji apakah tindak balas ubat tu dengan sel hidup, organisma hidup lah. Okey. Kalau kata dalam haiwan tak sebenarnya berjaya dengan manusia, tak sama sebenarnya. Itu semua baru kajian peringkat haiwan. Dengan test pada dia satu tujuan dia untuk tengok dos mana yang selamat. So gunakan dos yang selamat ni test pada manusia yang sihat. Tu tak sebenarnya berjaya. Bila kurang 90% akan gagal. Sebab manusia dengan haiwan dia tak sama. Bila manusia yang sihat tu barulah dia test pada manusia yang sakit. Lepas tu barulah boleh masuk dalam masalah ni. Belanja tu semua tu ambil masa dalam 10 tahun. 10 tahun kajian mungkin belanja dalam berbilion-bilion lah. So memang susah sebenarnya. Untuk buat satu ubat lah. Dia bukan senang macam tu. So kesimpulan di sini, so ada dua lah. Satu surah Yasin lah. Surah Yasin ni berkenaan dengan fakta saintifik surah Yasin. Berkenaan dengan hubungan antara laut, cakrawala di atas langit, angkasa dan juga di bumi. So yang kedua berkenaan dengan vaksin lah. Saya ambil kesempatan untuk bagi tahu di sini sebab saya baru baca dalam artikel berlaku di Filipina. Sebenarnya ada berlaku saya ingat sebulan lepas ke 2 bulan lepas lah. Tapi anyway saya ingat sebab dia dekat dengan kita sebenarnya. Filipina tu tak jauh lah. Kerana di Sabah anytime dia boleh sampai sini ya. Ni untuk keselamatan ya. Sebab ni adalah satu sebab kalau kita tak sihat pun susah juga ya. Kan? Ini satu kewajipan kita menjaga kesihatan. Sebab ini adalah di bawah masih lagi di bawah kuasa kita untuk menjaga kesihatan kita sendiri kan. Kalau kita dah jaga, kena juga, terserah pada Allah Ta'ala. Kita dah bagi vaksin, bukan ubat, makan elok, kena jangan sakit. Itu semua ujian Allah Ta'ala. Okay. Saja itu saja. Sekian, terima kasih. Semoga ni bermanfaat untuk semua lah. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, terima kasih. Soalan. Masalah ketahanan badan seseorang ni tak lama. Ada tak vaksin dari yang vaksin dia ada kuman yang lemah kan? Ada tak yang kuman tu yang memberi kesan kepada seseorang sebabkan ketahanan badan dia berbeza. Jadi sebab tu ada orang yang tak nak macam abang presiden. Dia macam ni beliau sini ubat. Dia ubat kan. Dia macam ubat lain jugalah. Dia setengah orang tu dia akan ada kesan sampingan. Macam Panadol kan. Panadol tu selamat, tapi setengah orang tu dia akan ada kesan sampingan. Dia mungkin dia allergic ke kan. So allergic dia tak boleh ambil lah. So macam vaksin ni, setengah orang tu mungkin ada kesan sampingan jugalah. Tapi sefai yang kita dilaporkan, biasanya kalau ada kesan sampingan dia akan dilaporkan dalam, dia ada form lah untuk melaporkan kesan sampingan ni. Tapi kesan sampingan tu dia tak bahaya pun. Kosak kata-kata ataupun dia demam sikit, dia boleh rawat. Dia bagi ubat demam, dia akan hilang lah. Itu dikira tidak berbahaya kepada tubuh badan. Dan sebelum bagi vaksin memang dia akan tengok dulu. Tak semua orang boleh. Dia akan tengok ada demam ke tidak betul. Kalau pergi klinik katanya, doktor sama akan tanya demam ke tidak. Demam tu tak boleh bagilah. Dia akan tunggu seminggu dan lepas tu baru bagi. Kalau sebelum tu mungkin akibat bagi vaksin tu menyebabkan dia jadi kadang menjadi merah, gatal-gatal kan. Tu kena tanya doktor lah. Kena rujuk balik doktor. Kenapa berlaku macam tu? Mungkin sebab benda lain. Mungkin ada bahan dalam kadang vaksin tu menyebabkan dia jadi gatal-gatal kan. Dia allergic. Tapi bukanlah menyebabkan dia tak boleh ambil vaksin langsung. Mungkin dia boleh ambil vaksin jenis lain pula. Satu lagi ketahanan badan, immune system. Dia ada kontrak kita panggil apa, contraindication lah. Ada orang tertentu dia memang tak boleh ambil vaksin. Macam orang yang kena penyakit kanser. Kanser darah. Budak yang kena kanser darah dia tak boleh ambil vaksin. Ataupun dia dapat penyakit buah pinggang. Ada yang budak kecil saya pernah jumpa yang kecil macam ni, dia tidak tidak bernasib baik lah kan.
kecil-kecil pun dah kena cuci buah pinggang. So orang macam ni tak perlu ambil vaksin. Kalau ambil pun dia sebab badan dia imun dia lemah. So orang macam ni nak kita kena lindungi. Sebab tu dia ambil cut point dia 90%. So ada yang 10% ni memang dia tak boleh vaksin atas sebab-sebab tertentu. Kan ada soalan lagi? Soalan ni kira tajuk ni kira macam panas juga. Bukan panas lah. Dia membuka minda. So macam ni dia tak ada buka minda sangat. Sorry, macam ada soalan lagi? No problem. Tak ada masalah. Kalau nak tanya boleh tanya. Tak ada masalah. Go. PM, kita nak sambung masa makan. Tak ada masalah boleh. Boleh tanya lepas makan, boleh tanya juga. Boleh PM dalam WhatsApp pun boleh. Okey. Saya setakat saja. Okey, sekian, terima kasih.